At the end of the storm is a golden sky. Di akhir hari-hari yang kelam akan muncul langit yang gemilang. Walk on, with hope in your heart. Teruskan berjalan dengan harapan di hatimu. Pada satu ketika, itu saja yang dimiliki oleh Liverpool dan peminatnya. Secebis harapan. Bangang abadi, satu frasa yang sinonim dengan Liverpool beberapa tahun yang lalu. Ini akibat kegagalan bukan saja di atas padang, malah kedunguan urusan di luar padang menjadi bahan jenaka penyokong pihak lawan. Sebab kalau nak tengok Liverpool, kita kena tengok History Channel. Okay. Ditipu pemilik lama Josh Gillett dan Hicks, skuad berusia yang mandul kejuaraan, diancam pula bankruptcy oleh Royal Bank of Scotland. Bagaimana FSG mengubah kaca yang berderai ini menjadi permata berharga? Guys, sebelum itu jangan lupa untuk tekan butang share dan subscribe. Sama-sama jayakan Road to 100 sub. 3 Oktober 2010, selepas tewas kepada pasukan kerdil Blackpool di tempat sendiri, Roy Hodgson mengakui Liverpool, sebuah kelab gegasi, sedang berada di kancah penyingkiran. Di luar padang pula, Liverpool ditipu berkali-kali oleh pemilik Hicks dan Gillett. Manifesto mereka iaitu melangsaikan hutang lama dan melabur 215 juta pound untuk stadium baru tidak direalisasikan. Lebih teruk, mereka juga mengatakan proses pengambilalihan ini tidak melibatkan leverage buyout seperti Glazers di Manchester United. Hakikatnya mereka berhutang dengan Royal Bank of Scotland dengan nilai 351 juta pound untuk membeli saham Liverpool. The Reds juga merekodkan kerugian tahunan mencecah 50 juta pound setiap tahun dan nilai hutang itu membengkak sehingga ke jumlah 472 juta pound. Liverpool diambang bankruptcy. Di Amerika, FSG yang tidak menunjukkan sebarang minat pada kelab bola sepak diperkenalkan kepada Liverpool oleh Joe Januszewski dan prospek memiliki pasukan dengan 18 kejuaraan liga serta 5 kejuaraan Eropah menarik perhatian pemilik FSG, John Henry. Pada 15 Oktober 2010, FSG melengkapkan pembelian Liverpool. Ada keraguan tentang kemampuan FSG. Mereka bukanlah taikun minyak seperti pemilik Manchester City, PSG ataupun Chelsea. Mampukah mereka bersaing dari segi kewangan dengan taikun-taikun minyak ini? Disebabkan kewangan yang terhad, FSG perlu memastikan setiap sen dibelanjakan dengan cermat dan betul. Individu-individu yang dilantik juga perlu tepat dengan keperluan. Antara aspek terpenting sebuah kelab bola sepak ialah perpindahan pemain. Liverpool bukanlah kelab milik taikun minyak, jadi duit mestilah dibelanjakan untuk pemain yang tepat. Dan Liverpool juga perlu memastikan keuntungan yang optimum untuk setiap penjualan pemain. Satu filosofi yang dibawa FSG dari dunia baseball ialah filosofi Moneyball. Moneyball ialah polisi di mana pemain perlu dibeli dengan harga yang rendah, tetapi dari segi potensi dan nilai masa depan adalah tinggi. Sebelum keputusan diambil, pemain akan dinilai dengan analisis data, statistik, faktor umur dan potensi masa depan. Bukan lagi sekadar firasat pengurus ataupun populariti semata-mata. Untuk membantu pengurus membuat keputusan yang tepat di pasaran perpindahan, FSG mewujudkan jawatan baru di Liverpool, iaitu Director of Football. Damien Comolli dilantik sebagai Director of Football yang bertanggungjawab mencari pemain berpotensi untuk kelab.
Hasil bercampur baur. Meskipun berjaya membawa Luis Suarez, Comolli juga membawa pemain yang gagal seperti Andy Carroll, Stewart Downing dan Sebastian Coates. Tempat Comolli kemudiannya diganti oleh penganalisa data Michael Edward, dan di sinilah bermula keputusan-keputusan perpindahan yang menakjubkan. Coutinho, Joe Gomez, Andy Robertson, trio Salah, Mane, Firmino dan banyak lagi pembelian yang berbaloi. Edward juga bertanggungjawab mendapatkan keuntungan maksimum dari penjualan pemain. Contoh terbaik ialah Coutinho yang dibeli dengan harga 8 juta pound tetapi dijual dengan harga 140 juta pound. Pemain-pemain yang tidak menonjol seperti Jordan Ibe, Benteke, Sakho, Ward, Solanke dan Ings berjaya dijual dengan harga 121 juta pound. Banyak lagi pemain yang seakan tiada nilai berjaya dijual dengan harga yang lumayan seperti Ken, Stewart, Camacho dan Mignolet. Ini menjadikan net spend atau perbelanjaan bersih Liverpool antara yang terendah di dalam liga. Saluran-saluran kewangan sebuah kelab bola sepak terbahagi kepada komersial, matchday income, penajaan baju, hak penyiaran, hadiah kewangan dan penjualan pemain. Untuk hak penyiaran dan hadiah kewangan bergantung kepada prestasi pasukan, manakala penjualan pemain sudah dibincangkan tadi. Jadi kali ini kita tumpukan kepada 3 sumber pendapatan, iaitu commercial, matchday income dan penajaan baju. Sejurus pengambil alihan, Adidas tekad mahu menamatkan penajaan dengan Liverpool. Dikatakan kerana kegagalan Liverpool layak ke Liga Juara-Juara, FSG terus mengambil keputusan untuk menerokai pasaran USA. Syarikat pembekal pakaian sukan hoki ais, Warrior, yang sedang mencari pintu pasaran bola sepak, melihat Liverpool sebagai calon terbaik. Penajaan 25 juta pound setahun, antara yang tertinggi ketika itu, lebih banyak dari Manchester United dengan harga 23.5 juta pound setahun dengan Adidas. Usai perjanjian dengan Warrior ataupun New Balance, Liverpool memilih Nike sebagai pembekal pakaian. Apa yang pelik mengenai perjanjian ini ialah New Balance menawarkan bayaran tahunan yang lebih tinggi berbanding apa yang ditawarkan Nike. Tetapi Nike bersetuju untuk memberi 20% keuntungan untuk jualan baju kepada Liverpool. Ditambah pula Nike bersedia menggunakan pengaruh yang ada pada selebriti tajaannya seperti Drake, Serena Williams untuk melebarkan jenama Liverpool di pasaran Amerika dan juga dunia, yang mana Nike mempunyai lebih 6,000 cawangan. Liverpool dijangka memperoleh 70 juta pound setahun melalui perjanjian ini, ketiga terbanyak selepas kelab gegasi Sepanyol, Barcelona dan Real Madrid. Penajaan komersial Liverpool pada tahun 2010 sangat lemah, hanya membawa 67.7 juta pound setahun. Pendekatan lebih agresif diambil FSG. Kini Liverpool berjaya mendapatkan 30 penaja utama. Pendapatan dari penajaan meningkat kepada 188 juta pound setahun. Liverpool juga mengoptimumkan capaian peminat dengan mencari penaja serantau, contohnya Al Ihsan di Malaysia dan Alex Bank di Mesir. Dikala pasukan-pasukan lain sibuk mencari penaja untuk membina stadium baru, FSG mengambil langkah sebaliknya, iaitu kekal di Anfield. Stadium dengan kapasiti besar adalah penting bagi memastikan pendapatan lumayan hasil jualan tiket. Selepas mengambil kira sentimen peminat berkenaan stadium ikonik Anfield serta kos pembinaan stadium baru yang mungkin mencecah 1 bilion pound, ini jika mengambil stadium baru Spurs sebagai penanda aras, FSG merancang untuk menambah kapasiti stadium bermula dengan main stand, kemudian Anfield Road stand. Penambahan kapasiti ini akan menyaksikan Anfield
bakal mempunyai lebih 60,000 seat. Dengan kapasiti itu, Liverpool mampu memperoleh lebih 100 juta pound dari matchday income, jauh lebih banyak berbanding hanya sekadar 45 juta pound sahaja 10 tahun yang lalu. Hasil dari langkah-langkah bijak FSG menyusun strategi perniagaan ini, Liverpool kini menjadi kelab ke-7 terkaya dunia dari segi pendapatan dan juga dari segi nilai. Cebisan terakhir yang juga paling penting ialah pemilihan pengurus. Pengurus ialah orang yang akan membuat keputusan-keputusan penting berkenaan pasukan. Siapa yang akan dibawa masuk, strategi pasukan dan banyak lagi bergantung kepada keputusan pengurus. Antara kriteria penting ialah pengurus perlu bermain permainan menyerang yang menarik. Ini bukan sahaja akan menarik penonton ke stadium, malah membuatkan Liverpool menjadi pilihan stesen TV. Pengurus juga perlu memberi pemain muda peluang untuk beraksi, tidak kira dari akademi maupun dibeli dari pasukan lain, kerana ini boleh menjimatkan perbelanjaan dan berpotensi menjadi aset pasukan. Bermula dengan pelantikan legenda Kenny Dalglish, kemudian beralih kepada pengurus muda berpotensi Brendan Rodgers. Kedua-dua pengurus bermain permainan menarik dan memperkenalkan bakat muda dari akademi, Raheem Sterling, John Flanagan, Jay Spearing dan Martin Kelly. Namun pengurus-pengurus tersebut gagal membawa Liverpool ke zaman kegemilangan. Pada 4 Oktober 2015, setelah gagal memenangi sebarang piala, Brendan Rodgers dipecat dari jawatannya. Dan di Jerman, seorang jurulatih yang memiliki kriteria-kriteria yang dimahukan FSG tidak terikat dengan mana-mana pasukan. Selepas 4 hari pemecatan Brendan Rodgers, Jurgen Klopp direkrut menjadi pengurus baru Liverpool. Tugasan terakhir Klopp bersama Borussia Dortmund menjadi bualan serata Eropah. Kemampuan Klopp merencana strategi menyerang serta mencari pemain muda berkualiti di kalangan pemain akademi maupun dari pasukan lain memenuhi kriteria yang dimahukan FSG. Di Dortmund, Klopp berjaya mengubah pasukan yang bermain secara fizikal kepada pasukan muda yang bermain dengan serangan pantas ke kubu lawan. Dari bergelut di dasar Liga, Dortmund berjaya memenangi Bundesliga serta layak ke final Liga Juara-Juara. Siapa sangka dalam masa 4 tahun, Klopp berjaya mencipta kejayaan yang sama seperti di Dortmund, malah lebih manis berjaya menakluki Eropah. At the end of the storm is a golden sky. Di akhir hari-hari yang kelam akan muncul langit yang gemilang. Kesimpulannya, kejayaan bukanlah hanya untuk kelab milik taikun minyak sahaja. Jika pemilik kelab bijak menggunakan setiap sen yang ada serta bijak mencari individu yang tepat dengan tugasan, mana-mana kelab pun boleh mencipta kejayaan. Itu saja video untuk kali ini, dan jika anda berpuas hati boleh share dan subscribe. Dan guys, pada sesiapa yang main fantasy, jangan lupa untuk join Liga The Paletau League. Okey, itu saja. Terima kasih.